Kenapa bila kita sebut balik ke rahmatullah, pulang ke rahmatullah tu kita takut? Sebab kita sendiri tahu setakat mana amalan yang kita bawa, setakat mana watazawwadu kita, persiapan kita, bekalan kita. Yang ni yang kita nak ni tuan. Saya tak bawa baju banyak-banyak ke Shah Alam sebab saya tahu saya tak duduk di Shah Alam. Baju saya di kampung saya. Sebab tu kita kena buat bekalan yang menunggu di sana. Kalau bekalan kita yang banyak menunggu di sana, alhamdulillah, seronok tuan-tuan. Sebab itu saya cakap tadi, kita kena buat amalan yang terbaik supaya yang terbaiklah yang menunggu di kampung akhirat. Seronok, tak sabar-sabar tuan-tuan. Nabi sebut luahnya syurga itu seluah langit dan bumi. Ya Allah, seronoknya. Ni dalam masjid ni tuan-tuan ni, kalau datang lagi 1000 orang dah tak muat. Ini cukup-cukup dia, cantik dah ni. Datang lagi 1000, di luar lah duduk ni. Sebab kita ada had. Kalau atas pun datang lagi 10,000 tak muat tuan-tuan. Agak-agak syurga muat ke tidak ramai-ramai? Allah kata seluah langit dan bumi. Tuan-tuan masuk stadium Shah Alam, 80,000 habis, tutup, minta maaf, tengok skrin, minta maaf, tak boleh masuk, penuh. Tolonglah encik, tolonglah nak tengok Malaysia lawan Vietnam, tak boleh, penuh. Agak-agak syurga macam tu ke? Syurga penuh, minta maaf ya, kata malaikat. Ibu-ibu, syurga penuh, kami nak masuk syurga, minta maaf, penuh. Dengar tak? Faham tak? Penuh. Tak boleh ke? Tak boleh. Atau ke mana kami nak pergi? Neraka. Subhanallah. Syurga ni seluah langit dan bumi bang. Masuklah banyak mana pun, tak ada masalah. Soalan dia, layak ke kita? Ini yang kita susah hati ni tuan-tuan. Sebab kita takut kita ada dua penyakit. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia dan takut pada mati. Apa dia cinta dunia? Antara nak sedekah tak sedekah, nak sedekah tak sedekah, nak sedekah tak sedekah. Contoh cuba bayangkan, Nabi Ibrahim kata, Allah kata pada Nabi Ibrahim, sembelih anak kamu. Tak ada pula Nabi Ibrahim tanya, sembelih tidak, sembelih tidak, sembelih tidak. Mimpi pun, ini mainan tidur. Ada Nabi Ibrahim cakap macam tu? Tak. Dia sayang pada Allah lebih pada anak. Sembelih lah. Allah gantikan yang lebih baik bila dia berani buat, bila dia taat. Kita, Allah Ta'ala baru suruh sedekah. Wa anfiq, sedekah kamu. Nak sedekah tidak, nak sedekah tidak, nak sedekah tak payahlah, ramai dah sedekah, biarlah kata dia. Sedangkan kita yakin bahawa Allah akan gantikan balik apa benda yang kita sedekah itu, pasti diganti. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah bukan yang menyalahi janji. Kalau Allah kata aku balas, balaslah. Kalau Allah kata dia balas, balaslah tuan-tuan. Macam mana bentuk balasan, wallahu a'lam. Allah maha kaya tuan-tuan. Kadang-kadang balasan daripada wakaf kita, Allah bagi isteri yang baik. Kita tak tahu. Semalam saya ziarah sahabat saya, guru besar pengetua sekolah Izzuddin dulu, kemudian naik jadi KPP pendidikan. Dah 16 tahun saya tak jumpa dia. Isteri dia bagi tahu, ustaz nak jumpa ustaz. Ustaz tu suami dia. Duk sebut nama Kazim. Saya pergi tuan-tuan daripada Ipoh pergi rumah dia, nunjuk dekat Tanjung Tualang. Bila saya ziarah dia, ya Allah, orang guru ni, tok guru ni. Saya kata, ustaz, apa khabar ni, macam mana cerita ni? Allah, doa lah ustaz. Ketok-ketok tangan pegang ustaz dia tuan-tuan. Saya pun baca doa, saya pun keluar. Isteri dia cakap pada saya, ustaz, tolonglah doa saya ni. Sabar tu boleh ustaz, saya takut saya tak ikhlas ustaz. Bolehlah doakan saya supaya saya ikhlas bela suami saya ustaz. Dia sihat, isteri suami sakit,
dengan air kencingnya, dengan tak sedarnya, dengan tak ingatnya. Dia minta satu je, Ustaz, saya boleh sabar Ustaz, tapi ikhlas belum tentu. Boleh tak Ustaz tolong doakan saya supaya saya ikhlas? Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat isteri macam itu, tuan-tuan? Kita basuh berak tak boleh, kita nak mandi tak boleh, kita nak cakap tak boleh, tapi dia sabar. Dia mandikan kita, dia basuh berak kita, dia temankan kita, dia tak tidur malam, jaga kita. Berapa ramai isteri bila tengok suami dah macam ni, tinggal je, lantak kau lah. Tapi isteri ustaz tadi sabar berbelah-belah tahun, tuan-tuan. Allah test. Kenapa? Kalau nak dapat isteri macam itu, kadang-kadang dia datang daripada sedekah yang kita buat. Tuan-tuan, pelajar saya baru meninggal bulan 8 yang lepas. Isteri dia baru habis edah. Baru habis edah bulan 12 hari tu. Bulan 1 baru ni. Tuan-tuan, suami dia pergi sembahyang subuh, kena langgar dengan orang mabuk hampir 18 tahun yang lepas. Besi masuk, potong sengit kaki, bengkok kaki, tak boleh berjalan. 18 tahun lumpuh atas katil. Dan sejak itulah, tuan-tuan, isteri dia tak pernah keluar daripada rumah. Jangan kata keluar daripada apa nama Perak nak pergi KL, nak keluar ke Ipoh, ke tempat lain pun tak pernah. Dia duduk di sekolah saya, tuan-tuan, 13 tahun. 13 tahun dia duduk di sekolah saya sampai sekarang, sampai suami dia mati. Dan isteri dia tunggu suami dia sampai meninggal dan tak pernah keluar. Selama 16 tahun, 18 tahun dia tak pernah tengok Kuala Lumpur. Bayangkan, dia hanya tunggu suami dia, dan suami dia meninggal baru ni. Dan minggu lepas dia datang jumpa saya, Ustaz, Ustaz boleh tolong doa untuk saya tak? Boleh. Saya masuk hospital hari tu, Ustaz, doktor kata saya kena kanser, Ustaz. 18 tahun dia sabar bela suami dia, Allah timpakan pula ujian pada dia, kena kanser pula, anak tak ada, tuan-tuan. Saya kata insyaAllah saya ubatkan, sama-sama kita usaha. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat isteri solehah macam itu, tuan-tuan. Dan dia pun Allah test, tak cukup dengan suami, Allah test dia pula. Subhanallah. Kalau tuan-tuan nak dapat macam itu, kadang-kadang dia datang daripada sedekah kita. Dapat rezeki anak yang baik, dapat rezeki jiran yang baik, dapat rezeki kesihatan yang baik, dapat rezeki negeri yang baik, dapat rezeki persekitaran yang baik. Rezeki-rezeki inilah yang Allah Ta'ala balas akibat daripada kita bersedekah, tuan-tuan. Yang tuan-tuan tersebut, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dia ada 700 kali ganda. Satu kau bagi, 700 Allah balas. 700 tu tak apa dia. Adakah tuan-tuan bagi RM10, tuan-tuan dapat 7,000? Tuan-tuan bagi RM1, Allah bagi 700? Tak. Tuan-tuan fahamkan, 700 cabang rezeki yang Allah bagi. Banyak tu. Bukan makna 700 tuan-tuan bagi, aku bagi RM10, Allah mesti balas pada aku 700 balik, 7,000 balik, kan 700 kali ganda. Tak. 700 cara yang Allah Ta'ala boleh bagi pada tuan-tuan. Saya pergi umrah bulan 12 hari tu, 3.30 naik, pukul 3 masuk, 3.30 terbang. Dah buat demonstrasi dah semua dah duduk dah, tegakkan tempat duduk anda, tegakkan semua dah. Tiba-tiba tak semena-mena, tuan-tuan, peti datang, sambar je pintu kami terbang. Saya pula masa tu tengah duk tengok handphone, aku punya handphone punya pasal ke ni, tutup handphone, sambar je dekat pintu kami terbang tu, berlubang, tuan. Saya tengok pramugari keluar masuk, technician keluar masuk, engineer keluar masuk. Terbang ke tidak? Terbang ke tidak? 5.30 pengumuman, sila keluar, sila ambil voucher, sila makan nasi. Eloklah, aku pun dah lapar. Beratur pula makan nasi, tuan-tuan. Nak beratur, nak ambil nasi, pukul 7 datang pula, sila masuk, pukul 7.30 kita nak depart.
Masuk balik 7.30, 10.30 tak terbang lagi. Sila keluar dan ambil bagasi anda dan sila tunggu di lobi untuk hotel. Bas bawa ke hotel. Sudah tuan-tuan. Saya tanya dekat dia, tak jadi terbang? Tak jadi ustaz. Makcik tu dah marah. Apa ni kalau tak boleh terbang? Kaburlah awal-awal. Dari 3.30 sampai pukul 10.30. Apa itu dia? Saya cakap, makcik sabar. Kalaulah makcik kena sambal petir masa tu tengah terbang, mana nak landing makcik? Ya tak ya juga. Duduk dia. Kalaulah kena sambal petir di langit tuan-tuan, nak landing di mana? India, Sri Lanka? Kau boleh landing di laut? Sebuah pesawat membawa jemaah umrah hari ini disambal petir dan telah pun jatuh ke dalam laut. Pihak polis percaya mangsa-mangsa boleh lagi diselamatkan, dan termasuk dalam mangsa itu ialah penceramah Ustaz Kazim Ilya. Tuan-tuan, muka depan saya. Allah Ta'ala dia nak tolong kita, kadang-kadang kita tak tahu. Itulah nama dia rezeki. Kalau tuan-tuan nak rasa macam itu, kita tak tahu. Saya pergi ke Mesir, sampai di Bangkok berhenti. Mana pula lepas terbang, mana pula landing, mana suruh turun pula, bawa beg pula, cop pasport pula. Mana tempat ni? Bangkok. Suara bumi berkejadah kena muntah. Saya tanya kepada orang Thailand tu, apa pasal turun? Apa pasal? Ya please kiam, ya please ya madam, please ya sir, please kiam. Apa hal saya tanya? Rupa-rupanya tuan-tuan, pilot dia kena serangan jantung mendadak tu kat Bangkok. Dalam bas tu berada tu cakap, apa je pilot sakit jantung, tak pernah aku dengar pilot sakit jantung, ini mesti tak check up ni tadi. Saya kata, abang, nasib baik dia sempat landing bang. Kalaulah dia sakit jantung di atas, siapa nak driver abang? Saya confirm, saya sekat kereta insyaAllah boleh. Terbang tak pandai bang. Bersyukurlah pada Allah. Inilah nama dia rezeki. Kita tak tahu macam mana bentuk kita susah, di situlah Allah balas pada kita. Masalah dia macam mana Allah nak balas kalau kita tak pernah langsung nak ingat pada Allah.